Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Dialog 3 Penjuru. Dan seperti kita tahu, keadaan di rantau Asia Barat ketika ini berlaku ketegangan yang semakin meningkat. Kalau dunia tahu ataupun kalau kita imbas kembali pada tanggal 7 Oktober tahun lalu, berlaku pencerobohan secara besar-besaran oleh tentera rejim Zionis menumpukan untuk melancarkan serangan dan melancarkan kezaliman mereka kepada penduduk yang tinggal di Palestin, secara khususnya di Gaza. Dan saya kira selepas hampir 1 tahun ya, tiada sebarang noktah ataupun tiada petunjuk bahawa kegilaan itu akan berakhir, dan kini ya di tengah-tengah dunia masih menumpukan kepada apa yang berlaku di Palestin, kita dikejutkan dengan satu lagi serangan oleh rejim Zionis yang berlaku di Lubnan. Dan perkara ini telah kita bincangkan secara panjangnya di Astro Awani. Kita melihat dari titik mula berlakunya serangan tersebut sewaktu persidangan ataupun perjumpaan pemimpin-pemimpin dunia ketika Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-79 berlangsung baru-baru ini. Dan ketika ini ya, kita nak memberi fokus juga kepada isu yang melatari rantau Asia Barat dalam skala yang cukup besar. Kita nak memfokuskan bagaimana impaknya yang berlaku selepas ini melihat kepada kegilaan rejim Zionis yang semakin tiada henti dan tiada siapa nampaknya ketika ini mampu menghentikan kegilaan mereka. Dan untuk jam ini kita memfokuskan kepada Israel menggila di Lubnan, tentera pengaman diserang. Dan bersama saya ketika ini 3 panelis yang cukup berpengalaman yang akan memberikan pendapat mereka secara komprehensif mengenai isu yang akan kita bincangkan ini. Yang pertama bersama dengan kita ialah Datuk Dr. Ilanggo Karupanan yang merupakan bekas Duta Malaysia ke Lubnan. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Kita juga disertai oleh Dr. Rowena Abdul Razak yang merupakan pensyarah pengajian sejarah Queen Mary University of London. Thank you so much for joining us today, Doctor. Dan kita ada Ashraf Farid yang merupakan Ketua Pegawai Operasi IRIS Institute. Dan sebelum itu kita nak mulakan dengan laporan yang kami bawakan pada 13 Oktober lalu di mana Netanyahu ataupun Perdana Menteri Israel mendesak Ketua Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB segera keluarkan pasukan pengaman di Lubnan. Saya bacakan sedikit di sini di mana Benjamin Netanyahu dalam kenyataan menggesa Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres untuk mengeluarkan pasukan pengaman PBB yang ditempatkan di selatan Lubnan selepas ramai daripada mereka cedera dalam serangan Israel. Dan mungkin saya nak mulakan dengan Datuk terlebih dahulu, Datuk. Melihat kepada peningkatan ketegangan yang berlaku ketika ini, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana agaknya ya dengan Israel meminta UNIFIL keluar dari kawasan tersebut. Bagaimana sebenarnya undang-undang antarabangsa boleh melindungi pasukan pengaman seperti Malaysia yang masih berada di sana ketika ini? Sebab kita tahu sebentar tadi di Parlimen, Menteri Pertahanan berkata pengunduran malbat dibuat oleh UNIFIL persetujuan semua negara terlibat. Datuk. Okey, ada beberapa persoalan yang Cik Syafi telah tunjukkan kepada saya. Pertamanya, apakah kedudukan undang-undang antarabangsa ya? Dalam hal ini, Israel walaupun dia telah memohon supaya pihak PBB atau pihak UNIFIL berundur daripada kawasan itu, dia tidak berhak untuk membuat demikian. Nombor 2, ini bukan kali pertama Israel telah menyatakan hasrat sebegini. Tahun 1996, dia juga telah mengulang permintaan yang sama. So dari segi undang-undang antarabangsa, kedudukan Israel tidak ada apa-apa kedudukan yang istimewa yang boleh mohon PBB untuk menarik keluar pihak UNIFIL. Keduanya, pihak UNIFIL ditubuhkan atas resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, asalnya resolusi 425 dan 426 tahun 78 dan diperkukuhkan dengan resolusi 1701 pada tahun 2006. Ketiga-tiga resolusi ini membawa satu tanggungjawab kepada PBB supaya menetapkan pasukan pengaman di antara pihak Israel dan pihak Lubnan. So kalau mereka tidak ada di sana, maka keadaan akan menjadi lebih kecoh dan kita tidak akan mencapai satu keamanan di tempat tersebut. So permintaan Israel ni adalah cara retorik sajalah saya pandang. Sebab dia tahu memang dia tidak ada satu hal untuk minta dan dia pun tahu pihak komuniti antarabangsa pun tidak akan terima lah di punya pandangan ni. Nak jawab ke soalan kedua berkaitan dengan keselamatan PBB, pasukan UNIFIL dan sebagainya.
So, undang-undang antarabangsa menyatakan bahawa pasukan yang ditubuhkan oleh PBB ini, dia ada satu bukan kekebalan, tapi dia seharusnya tidak boleh diserang oleh mana-mana pihak. Sebab PBB ini bersifat neutral. Dia tidak berpihak kepada mana-mana. Walaupun Israel, dia punya naratif dia, PBB, UNIFIL ni berpihak kepada Hezbollah ataupun dulunya PLO. Sebab dikatakan pihak UNIFIL tidak mencapai objektif utamanya, iaitu salah satu objektif adalah untuk mengeluarkan semua elemen-elemen yang bersenjata di selatan Lebanon. Maksudnya dulu PLO, sekarang ni Hezbollah lah. So, daripada pandangan UNIFIL, tidak ada apa-apa anasir yang bersenjata. Mereka ni dia kadang-kadang datang daripada luar, masuk sana, melancarkan serangan tapi keluar balik. So, from the PBB, from UNIFIL's perspective, tidak ada apa-apa anasir-anasir yang bersenjata daripada luar yang berduduk dalam kawasan tu. So, naratif Israel pun tidak berapa tepat dalam hal ni lah. So, the only thing that can protect UNIFIL adalah persetujuan komuniti antarabangsa bahawa pasukan pengaman seperti ini tidak boleh dicederakan ataupun it cannot be attacked by any other countries, termasuk Israel. So itu sajalah. And then of course kalau mereka diserang, PBB sekarang ada hak untuk mempertahankan diri, tetapi hanya bila mereka diserang. Ya, itu saja. Baik, Doktor, Datuk menerangkan secara lanjut mengenai peranan UNIFIL, juga bagaimana keadaan mungkin akan menjadi lebih teruk sekiranya tak ada tentera pengaman ataupun pasukan pengaman di sana di Lebanon pada ketika ini. Tapi kita nak melihat dalam konteks Malaysia, ada laporan juga kami bawakan di mana UNIFIL kekal di semua kedudukan walau diserang secara langsung oleh Israel. Dan seperti saya katakan tadi, kenyataan dibuat oleh Menteri Pertahanan. Saya bacakan sikit di mana pengunduran pasukan pengaman termasuk pasukan Batalion Malaysia Malbat 85011 yang menyertai misi di Lebanon akan diputuskan oleh pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNIFIL dan persetujuan bersama 50 negara terlibat. Mungkin saya nak fokuskan kepada Ashraf Farid terlebih dahulu ya, sebelum kita pergi ke Dr. Rowena. Jadi Ashraf, macam mana Ashraf melihat ya ancaman terhadap UNIFIL akan mempengaruhi penglibatan Malaysia dalam misi pengamanan antarabangsa, dan apa sebenarnya langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil oleh Malaysia melihat kepada situasi peningkatan ketegangan pada ketika ini? Ashraf. Terima kasih. Melihat kepada senario yang sekarang sedang memuncak di antara Israel dan juga Hezbollah di Timur Tengah, memungkinkan banyak senario ketegangan yang kita akan lihat pada masa akan datang berlaku dengan lebih teruk. Dan di situ kita boleh menyatakan dengan lebih jelas apakah peranan UNIFIL dan juga apakah peranan pasukan pengaman antarabangsa khususnya di Hezbollah dalam konflik yang ada. Adakah mereka akan tetap mengekalkan neutrality dalam keadaan ini ataupun melaksanakan sesuatu perkara yang boleh mencabar ataupun boleh sebagai rights untuk self defense. Sebab kalau kita lihat dalam perkembangan berita yang berlaku baru-baru ini, sudah saya rasa lebih beberapa kali Israel telah melancarkan serangan ke atas pos pengaman PBB UNIFIL di selatan Lebanon. Dan ini menimbulkan persoalan, adakah pasukan pengaman memiliki hak untuk membalas semula serangan. Dan kalau kita lihat jawapan-jawapan yang telah diberikan menurut mandat yang diberikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sudah tentu ianya akan memberikan mandat kepada pasukan pengaman untuk membalas semula serangan. Namun persoalan yang lebih utama untuk kita utarakan di sini, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh pasukan pengaman? Adakah mereka hendak lihat saja situasi yang berlaku dan serangan demi serangan yang dilakukan oleh Israel? Kerana bacaan kita dalam seminggu ataupun 2 minggu ini, Israel akan meningkatkan escalation sama ada melalui serangan udara ataupun serangan darat yang very unlikely sekarang ni. Tetapi yang lebih akan ditumpukan adalah melalui serangan udara. Dan sekiranya serangan itu berlanjutan, adakah misi pasukan pengaman akan diteruskan ataupun kerajaan-kerajaan dunia akan menarik semula pasukan pengaman pulang ke negara asal masing-masing. Dan ini bacaan-bacaan yang harus dilihat dan diperhatikan dalam senario 1 ke 2 minggu ini, apakah yang akan berlaku. Okey, Ashraf. Saya nak beralih pula kepada Dr. Rowena sebab kita bercakap mengenai
adanya kewujudan tentera UNIFIL ataupun tentera pengaman UNIFIL di Lubnan pada ketika ini, dan kita tidak tahu sekiranya pengunduran dilakukan oleh negara-negara yang terlibat, 50 negara yang terlibat ini, bagaimana pula impaknya kepada Lubnan itu sendiri. Tapi kalau melihat kepada undang-undang antarabangsa, kita menyentuh undang-undang antarabangsa ketika ini, Dr. Rowena, ya. Kita tahu pelbagai resolusi telah diwujudkan, ya, untuk orang kata mencegah ataupun membolehkan Israel ini mungkin tidak meneruskan kegilaan mereka. Tapi kalau nak dilihat, Israel ini terus menerus dengan apa saja hajat, visi dan misi mereka. Kita tahu di bawah piagam PBB pun banyak peraturan dah dilanggar, tapi masih menjadi negara anggota untuk badan dunia yang besar itu. Tapi kalau kita bercakap, how is it, macam kalau melihat kepada implikasi undang-undang, sekiranya Israel meneruskan serangan tanpa kehadiran pasukan pengaman, dan adakah tindakan ini melanggar sebarang perjanjian antarabangsa yang sedia ada? Sebab kalau nak lihat ketika ini, badan dunia yang besar pun tidak mampu menghentikan visi dan misi Israel ini, Dr. Rowena. Terima kasih. Historically, this is not the first time Israel has invaded Lebanon. This is the first thing we need to establish. This is not the first time Israel has violated international law and gone into a sovereign country like Lebanon. What it is doing for example, in Palestine, in the West Bank, with illegal settlements and so on, it establishes itself as a country that does not care for international law. That is the main thing. And unfortunately, international law is very difficult to enforce. Even with the International Court of Justice and the various charges against Israel, it's still very hard to enforce something like international law on a country like Israel. And that is one of the reasons why it is able to still continue its invasion of Lebanon. It has done so in the past, most violently in 2006, for example, when it invaded southern Lebanon, actually went up into Beirut. And previously, since even during the Lebanese civil war in the 1970s and 80s, we saw Israel continue, still going into Lebanon. So that's the first thing. It establishes itself as a country that does not care for international law. But one of the reasons why it's able to do so is that international law is very difficult to enforce. And because it has the backing of big powers, such as the United States, that is able to use things like veto power at the United Nations Security Council, it has a free pass to do what it likes. This is the unfortunate thing. Dr. Rowena juga menyentuh mengenai kuasa veto, seperti kita tahu dalam pertemuan luar yang berlangsung ketika UNGA ke-79 baru-baru ini, ya, Menteri Luar Malaysia ada menggesa supaya penggunaan kuasa veto itu dihadkan bagi membolehkan proses-proses perdamaian, apa saja agenda perdamaian di dunia ini dapat diteruskan. Sebab kita tahu dengan adanya 5 kuasa veto ini, ia sekaligus mampu menggagalkan perancangan, visi dan juga sebarang resolusi yang ingin dicapai. Saya nak balik semula kepada Datuk. Mungkin Datuk, kita melihat berlakunya serangan secara insentif ketika ini di Lubnan. Tidak dilupakan juga apa yang terus-menerus berlaku di Palestin ketika ini, di Gaza secara khususnya. Jadi bagaimana Datuk melihat, ya, Hizbullah dan sekutunya mungkin bertindak balas terhadap semua bentuk serangan ini, dan bagaimana kita nak memahami kesan rantaian terhadap apa yang bakal berlaku kepada Lubnan sendiri dan juga rantau Asia Barat itu sendiri pada ketika dan waktu ini, Datuk? Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab soalan tu, saya nak sentuh sedikit soalan yang terdahulu tadi lah. Serangan Israel terhadap pasukan pengaman. Ya. Ini bukan kali pertama, sebab pada tahun 1996 pihak Israel telah menyerang, terseranglah kata dia, pasukan UNIFIL di tempat yang dinamakan Kana di selatan Lubnan. Masa itu batalion Fiji telah terimpak oleh serangan tersebut dan beberapa orang pasukan pengaman ketika itu terbunuh, dan juga ramailah orang biasa lah terbunuh. Apa yang jadi selepas tu, of course UNIFIL tidak menarik diri, tapi komuniti antarabangsa mengutuk tindakan pihak Israel. Jadi saya kira itu, that is the going to dissuading factor for Israel lah. Dia kena berhati-hati supaya dia tidak lagi sekali kena kutukan yang sebeginilah. So that's my point. This kali ini bukan kali pertama, pernah berlaku, dia pun ada dah template dia tahu macam mana nak buat.
Persoalan sekarang ni berkaitan dengan serangan Israel ke atas Lubnan. Dr. Rowena kata, Cik Ashraf pun kata, bukan kali pertama Lubnan melanda Israel melanda Lubnan. Ini adalah sebenarnya kali ke-6 ni. Sudah lebih daripada 6 kali, kali ke-6 sekarang ni. So, sekarang ni matlamat utamanya adalah untuk menyiaskan Hezbollah daripada selatan Lubnan. Itu objektif utama daripada pihak Israel. Sebab dia berpandangan bahawa Hezbollah ni dia adalah satu memang dia proksi daripada Iran. Dia dapatkan kekuatan daripada Iran untuk membantu keadaan di Gaza. Dia membantu bersama Hamas dan untuk to destabilize the Israeli situation. So pihak Israel ni bertungkus lumus untuk mengeluarkan Hezbollah daripada kawasan selatan Lubnan. Daripada pandangan saya ni, sebab saya punya tesis kedoktoran saya pun atas berkaitan dengan Lubnan juga. So tujuan dia sekarang saya nampak macam ni, dia bukan bertujuan untuk menyerang Lubnan ataupun mana-mana negara Arab yang berkaitan di sana. Tujuannya adalah surgically untuk mengeluarkan Hezbollah saja. Dan apa yang membantu pihak Israel untuk mencapai objektif ini adalah pihak Hezbollah ni pun bukan disenangi oleh semua rakyat Lubnan. Sebab Hezbollah ni adalah satu badan, dia memang satu badan politik dan juga pada masa yang sama bersifat sebagai non-state actor. Dari segi non-state actor, Hezbollah ni juga telah menunjukkan kekerasan terhadap negara Lubnan itu sendiri. Jadi pada awalnya tahun 1998, rakyat ramai yang menyukai Hezbollah, sekarang ni kurang. Di kalangan pihak Syiah juga tidak ramai yang menyokong pihak Hezbollah sebab ada lagi satu parti yang dikatakan nama dia Amal. Diketuai oleh Nabi Berri. Nabi Berri adalah speaker di Lebanon hari ini. Parti itu adalah parti sekular Syiah yang lebih besar, yang lebih ramai pengikutnya. Jadi Hezbollah sekarang ni adalah satu entiti yang sangat minoriti tetapi kuat dengan senjatanya. So the target of Israel, dia tidak mahu to disrupt the balance of power in the country, tetapi tumpukan terhadap Hezbollah dengan apa yang dikatakan pihak Israel ini menggunakan apa yang dikatakan doktrin Dahiyah sekarang ni. Kalau Cik Syafi ada masa sikit, saya boleh terangkan apa tu doktrin yang dikatakan doktrin Dahiyah. Di Beirut, selatan Beirut ada satu kawasan yang dinamakan Dahiyah. Kawasan itu adalah kawasan yang diduduki oleh orang-orang Syiah sahaja. Jadi doktrin ini, doktrin Dahiyah ni ataupun dalam bahasa Inggeris Dahiyah doktrin, dia bertujuan untuk menyusahkan, membedil, menyusahkan dan mencederakan rakyat Syiah itu sendiri supaya mereka akan memberontak, cuba mengeluarkan Hezbollah. You faham tak? So they are trying to make it difficult for the Shiites over there so that they themselves will uprise, stand against their leadership iaitu Hezbollah dan minta dia untuk berhentikan apa-apa yang dibuat sekarang lah. So pihak Israel dia punya doktrinnya adalah doktrin Dahiyah yang bertujuan khusus kepada pihak Syiah saja. Yang saya nak tekankan lagi sekali ni, Israel telah, saya katakan tadi, sudah 6 kali melanda Lubnan. Dia dah cuba banyak jenis permutation. Sebelum pada tahun 70-an, tindakannya adalah hanya membedil daripada Israel masuk ke Lubnan. Tahun 78, dia masuk selatan Lubnan, dia cuba bedil sana. Tahun 82, dia masuk sampai ke Beirut, mengusir keluar PLO. Lepas tu dia menyediakan satu proksi yang dikatakan South Lebanon Army yang duduk di selatan Lubnan dan mengawal keadaan di sana, occupying the southern part. Tahun 2006, membedil besar-besaran pakai aerial bedil ke atas Lubnan, kawasan-kawasan Hezbollah dan sebagainya. Jadi dia dah cuba semua ni, dia tahu sekarang kalau dia masuk dengan bala tentera dia ke Lubnan, memang akan mengundang masalah bagi dia. Sebab rakyat dia pun dah tidak mahu tentera dia masuk ke negara lain.
So dia punya target sekarang is very limited. Bantai Hezbollah saja, tapi gunakan doktrin Dahiyah. Dengan cara ni dia cuba mematahkan atau mengubah pandangan orang-orang Syiah lah. Sebab tu kita nampak dia bom di Beirut sana, hari-hari ada bom. Selatan pun dia bom. Ini semua mana-mana kampungan Hezbollah, mana-mana perumahan Hezbollah dibom. Baik. Dan Datuk menyebut mengenai doktrin Dahiyah tadi is actually merupakan satu strategi Israel, ya, the strategy involving the large scale destruction of civilian infrastructure or domicile to pressure hostile governments. Dan itu mungkin yang digunakan oleh tentera rejim Zionis pada ketika ini untuk menghapuskan Hizbullah, dan apa yang strategi yang sama digunakan di Palestin untuk menghapuskan Hamas, dan itu slogan yang mereka laungkan sehingga hari ini. Jadi saya nak berbalik semula kepada Dr. Rowena terlebih dahulu. Dr. Rowena, bagaimana kita nak memastikan, ya, doktrin ini tidak diteruskan oleh tentera rejim Zionis, sebab doktrin ini dalam visi mereka untuk memusnahkan kerajaan yang hostile itu sendiri. Tapi pada masa yang sama menyebabkan kerosakan, kemusnahan awam, pembunuhan beramai-ramai kanak-kanak, wanita dan juga rakyat biasa. Jadi Dr. Rowena, bentuk undang-undang antarabangsa yang bagaimana yang diperlukan ketika ini, what kind of international law yang perlu diwujudkan untuk memastikan kegilaan ini dapat dihentikan, dan apa sebenarnya yang mungkin boleh menghentikan kerakusan Israel pada ketika ini, Dr. Rowena? Terima kasih. This is a difficult question because the laws are in place. International law is in place to, in theory, stop Israel. Israel is also targeting Hezbollah because one thing that is very important, and what is important for Israel, is Iran. Hezbollah's main backer is Iran. Iran's presence in the Middle East is very much represented by Hezbollah since its inception in the early 1980s, late 1970s. So there is this connection, and Israel has targeted Iran in the past. It sees Iran as one of its biggest enemies in the region. So this is also something that they're trying to do. And since the October 7th war, they have been trying to draw Iran into a conflict, because as we have seen with all the massive demonstrations against Israel, the public narrative against Israel has changed a lot. So even though Israel has the backing of the American government, European governments, it no longer has the moral standing to continue any kind of conflict, because they can no longer justify what they've been doing in Gaza. It's impossible to justify with all the killings of the civilians, even though they are targeting Hamas. Hamas is not the one who's necessarily being killed. It's children, women, vulnerable people. The destruction of Gaza, that's what people are against. So the demonstrations all over the world, in the West especially, shows that Israel can no longer continue. So even though international law is not necessarily stopping Israel, the moral war against Israel is shifting. The moral global narrative is shifting. So that's quite powerful, actually. It's the big demonstrations that are happening. I think that makes Israel think twice in some ways. But that's also why it has gone into Lebanon, because it's trying to expand the conflict and continue the chaos, because that way it's able to continue its operations in Gaza, but the world's attention is shifted. It now sees that it can no longer continue a war against Hamas, but hopes to continue a war against Hezbollah, and by extension Iran, which it feels it can justify the conflict even more, because Iran has more enemies. Iran has more enemies in the West. Iran is a target for international sanctions. So Israel feels that by bringing Iran in, then it can expand the conflict. Unfortunately, from an international legal perspective, again, it is very hard to stop Israel. I mean, as I said, the ICJ have tried to charge Israel. They have charged Netanyahu with war crimes, so on and so forth. But again, very hard to reinforce. The only thing that can stop it is America putting sanctions on Israel. The UK yesterday has already started putting sanctions on Israeli ministers. So it's things like that that's actually going to help. It's sanctions,
it's Western governments putting a hold on arms sales to Israel. So it's not international law per se, but it is the role of Western governments to stop its Middle Eastern ally, which is Israel. Dr. Rowena, saya setuju dengan apa yang Dr. Rowena cakapkan tadi sebab saya nak berbalik kepada Ashraf Farid. Ketika saya berada di New York baru-baru ini, ada berkesempatan bertemu dengan beberapa pemimpin dan juga warga Amerika Syarikat yang ada mengatakan kepada saya bahawa all this madness will only stop the moment Washington press the button. Itu yang mereka katakan. Dan jadi Ashraf, kalau melihat kepada kegilaan ketika ini, kita tak mahu orang kata perang dunia ketiga itu berlaku. Kita tak nak mahu keterlibatan campur tangan pihak ketiga, keempat dalam isu yang semakin menegang di Asia Barat ketika ini. Jadi bagaimana Ashraf melihat dia di tengah-tengah dunia ini tidak mampu, orang kata mungkin sudah berputus asa dengan undang-undang ataupun segala resolusi yang digariskan ketika ini, pendapat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ, apa saja resolusi yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan PBB UNSC. Jadi adakah sebenarnya wujud lagi peluang ya untuk campur tangan antarabangsa atau rundingan damai di tengah-tengah konflik ini, dan bagaimana sebenarnya peranan negara-negara besar dalam menyelesaikan atau orang kata untuk tidak merumitkan lagi konflik ini, Ashraf? Ya, saya baru saja pulang daripada Istanbul ni, baru mendarat ni masih lagi jet lag lagi. Ke Malaysia menghadiri persidangan dengan pusat-pusat kajian di Timur Tengah, khususnya melihat situasi yang berlaku di Timur Tengah di pelbagai negara yang ada. Basically, saya boleh rumuskan dengan apa pembentangan dan kajian yang dilakukan, hendak memahami apa hakikat perkara yang sedang berlaku sekarang perlu difahami daripada dua point of view. Yang pertama adalah pelan Israel itu sendiri untuk menjadi kuasa serantau, dan kemudian pelan di belah Iran untuk menjadi kuasa serantau. Kerana apabila kita melihat perkembangan yang berlaku, serangan-serangan Israel yang berlaku, tetapi dalam masa yang sama juga berlaku perkembangan yang sangat aktif. Kita melihat mungkin secara surface ataupun secara di televisyen, Iran menyerang ataupun biasa state Iran menyerang Israel, menghantar roket dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama berlaku chaos dan instability di negara-negara seperti Syria, seperti Iraq dan seperti Yaman. Dan inilah sebenarnya yang dimahukan oleh foreign power ataupun kuasa asing terhadap regional di Timur Tengah, kawasan di Timur Tengah adalah untuk create instability ataupun chaos yang akan menyebabkan lebih mudah untuk mereka mengawal situasi yang berlaku di sana. Dan ini kita kena lihat apa projection yang berlaku terhadap Hizbullah dan serangan Israel terhadap Hizbullah dalam kerangka ini. Apa yang dimahukan oleh kuasa asing adalah create vacuum of power, vacuum kuasa, supaya rantau itu ataupun negara itu akan terus dilemahkan dengan ketidakstabilan dan chaos, supaya kuasa besar mudah untuk mereka merangka ataupun meletakkan penguasaan. Kerana kita maklum di Timur Tengah kaya dengan pelbagai sumber di negara-negara terbabit, khususnya sumber minyak, dan ini menjadi keutamaan ataupun interest besar kepada kuasa-kuasa besar. So dalam konteks apakah peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat dunia adalah kita kena lihat perkara ini dalam bigger picture yang lebih luas. Kerana perkembangan yang berlaku, kalau kita lihat terdapat politik-politik yang berlaku di dalamnya, khususnya kepentingan Iran dan juga kepentingan Israel. Dan kita susah untuk memahami kerana terdapat juga campur tangan ataupun kerjasama antara Israel, Iran dan juga Amerika Syarikat dalam perang proksi yang berlaku di Timur Tengah. Dan khususnya negara-negara yang berkecuali ataupun negara-negara, khususnya negara-negara Sunni yang ada sama ada di Timur Tengah ataupun di luar Timur Tengah, mereka perlu mewujudkan kekuatan yang bebas daripada pengaruh asing supaya mereka boleh menentukan hala tuju di Timur Tengah. Kerana kita lihat kekacauan yang berlaku menyebabkan lebih mudah untuk pengaruh asing masuk ke kawasan Timur Tengah. Dan saya nak kembali kepada Datuk pula. Datuk, Ashraf cakap bagaimana dengan peranan pengaruh asing yang mungkin akan mampu sama ada memperhebat atau meredakan keadaan situasi ketegangan ketika ini. Kita nak memfokuskan kepada Lubnan semula, Datuk. Datuk tadi bercakap dengan panjang lebar bagaimana penerimaan warga di Lubnan itu sendiri terhadap Hizbullah ini sendiri. Jadi
dalam keadaan ketika ini penting perlu wujudnya satu proses perdamaian ataupun orang kata putus daripada government to government untuk menghentikan sebarang kerosakan ataupun kemusnahan yang lebih dahsyat di masa akan datang. Jadi mungkin Datuk melihat apakah langkah-langkah radikal yang mungkin diperlukan pada ketika ini dalam situasi mendesak pada ketika ini untuk merombak orang kata struktur politik, struktur pemerintahan di Lubnan demi keamanan dan kestabilan jangka panjang negara tersebut, Doktor? Datuk. Okey. Sebenarnya bila kita sebut masalah Hezbollah ni, dia kalau saya nak berterus terang di sini, masalahnya Hezbollah ni doesn't have any friends in that part of the world. Negara-negara Arab yang berhaluan sunnah wal jemaah pun dia tidak mahu mengambil bahagian dalam hal ini sebab isu dia apa dia? Isu ni adalah pertemuan di antara Arab Saudi dengan Iran. Iran berhasrat untuk menunjukkan kuasanya di perairan Mediterranean. Okey, walhal kawasan itu adalah kawasan kubu kekuatan terkuat oleh negara-negara Arab yang dikatakan negara Sunni ya. Jadi mereka lebih rela nampak Hezbollah ni dilemahkan dan to be rectified. Ini saya nak mengimbas kembali ya. Tahun 1989 bila berakhirnya perang persaudaraan di Lubnan ya. Ini adalah atas inisiatif Arab Saudi. Arab Saudi membawa semua pihak-pihak yang bersengketa, semua milisya yang bergaduh termasuk Hezbollah untuk membuat satu perjanjian kedamaian dan salah satu perkara yang mereka bertuju adalah supaya semua pihak-pihak yang ada pasukan tentera masing-masing harus menyerahkan tentera mereka kepada kerajaan Lubnan. Semuanya dalam 7-8 jenis parti yang berkelahi semua menyerahkan kecuali Hezbollah sahaja yang tidak menyerahkannya. Apa sebab dia? Hezbollah kata okey pasal selagi selatan Lubnan itu masih dikuasai oleh Israel, jadi kami akan membantu untuk to protect Lebanon. Tetapi apa yang berlaku di pihak Lubnan dan juga negara-negara lainnya, Arab Saudi dan sebagainya, mereka apa yang mereka nampak, Hezbollah ni bukan sebenarnya untuk to protect Lebanon daripada Israel. Dia lebih sebagai satu proksi kepada Iran yang bertujuan untuk menguatkan peranan dan kedudukan Iran di kawasan Lubnan. Yang ini tidak disenangi oleh negara-negara yang neighboring country lah, termasuk Lubnan sendiri, termasuk Jordan, termasuk Saudi Arabia, termasuk UAE. Kata saja yang berbeza sedikit lah. Tapi kesemua negara ini tidak mahu. Sebab itu hari ini kalau kita nampak tidak ada banyak there's not much wisest coming from the Arab world. Sebab mereka mahu nampak Hezbollah ni diturunkan kuasa dia supaya dia boleh juga pada mungkin kalau dah cukup kurang, mungkin dia juga akan memindahkan bala tenteranya kepada tentera Lubnan dan bertukar menjadi parti politik seperti yang parti-parti lain. Saya kata tadi Amal lagi satu parti Syiah kan. Dalam masa peperangan persaudaraan, Amal juga mempunyai tentera dia. Tapi Amal bersetuju dengan perjanjian Taif pada 89 untuk menyerahkan semua tentera dia kepada kerajaan. Hezbollah saja tidak buat. Dan sampai sekarang dia tidak mahu buat, malah dia agresif terhadap kerajaan Lubnan itu sendiri. Dan kerajaan Lubnan adalah satu kerajaan yang lemah sebab dia tidak ada kuasa untuk menangani Hezbollah. So right now, saya rasa apa yang dihasratkan oleh pihak pemerintah di Lubnan dan juga pihak pemerintah di negara-negara Arab bersekitaran, bahawa pihak Hezbollah ni akan will be somehow control lah. Dia akan bertukar pandangan untuk to become a regular state, a member of the state.
Kalau dia tidak membuat demikian, saya khawatir negara Lebanon ini tak boleh langsung berfungsi sebagai satu negara normal. Jadi Datuk, saya nak tanya Datuk lagi, mungkin bagaimana Datuk melihat pula mungkin kedegilan Hizbullah itu berdasarkan apa yang Datuk terangkan secara langsung tadi, bagaimana pula Datuk melihat peranan mereka dalam menyatakan solidariti kepada warga Palestin sama dengan apa yang dilakukan oleh Houthi di Yaman, Datuk? Okey, so proksi Iran ada 5 ya. Yang proksi yang paling kuat adalah Hezbollah. Proksi yang kedua kuat adalah Hamas. Yang ketiga kuat adalah di Iraq, ada sedikit Alawiyah di Syria dan last sekali Houthis. Kesemuanya adalah pihak-pihak yang dibantu oleh Iran sebab mereka ni adalah berselariat berurusan Syiah lah. Houthi ni adalah satu bentuk Syiah yang lama. Dia orang Houthi ni dia percaya kepada 5 imam saja. Walhal di Iran dia percaya kepada 12 imam. Syiah ni pun ada banyak dia punya mazhab tu, ada yang percaya 12, 5, 3, 7 dan sebagainya. So dia tetapi secara besaran dia berhaluan pandangan Syiah. So kesemua ni adalah pihak-pihak proksi daripada Iran. So Hezbollah ni malang ni dia menunjukkan kesolidariti dia dengan proksi-proksi ini, bukan dengan parti-parti politik dalam negara itu sendiri. Malah Amal dia bergaduh dengan Amal, berperang dengan Amal, tak berpandangan. Walaupun mereka Syiah berperang dengan mereka, bergaduh dengan mereka di tengah-tengah bandar Beirut, keluarkan bala tentera dia, perang dia, tanks dan sebagainya. Dia juga tidak boleh sehaluan dengan Perdana Menteri yang ada sekarang ni, iaitu parti Sunni pun tak boleh. Mustakbal parti sekarang ni. Dengan parti Kristian pun tak boleh. Dia semua parti tak boleh. Yang Syiah pun tak boleh, Kristian pun tak boleh, yang Sunni pun tak boleh, dengan semua tak boleh. Dia seorang saja. Sebab dia kira dia dengan kekuatan tentera dia boleh on their own, dia boleh berdiri lah. So that is a problem now. So parti-parti lain dalam Lebanon ni dia memang tak boleh nak bekerjasama dengan Hezbollah sebab pengalaman mereka yang pahit tahun 2004, 2005 dan sebagainya. Ni saya nak cakap lagi sikit ni. Tahun 2004, saudara ingat lagi tak mantan Perdana Menteri Rafiq Hariri dibunuh? Rafiq Hariri. Dibunuh di tengah-tengah bandar Beirut kan? Siasatan itu dilakukan, siasatan itu tidak dikeluarkan secara rasmi tetapi menunjukkan bahawa ada peranan Syria dengan Hezbollah dalam tu. Jadi ramai rakyat di Lebanon ini tidak boleh menerima hakikat bahawa ada satu pihak yang dikatakan pihak parti dalam negara itu tetapi tidak bersifat sebagai satu parti yang mencinta kepada negara itu. Baik, Datuk, saya nak kembali kepada Ashraf. Datuk bercerita panjang lebar mengenai internal affairs dalam Lebanon itu sendiri. Jadi bagaimana Rafiq melihat kegoyahan internal affairs dalam sesebuah negara ini memungkinkan orang kata pihak luar untuk masuk campur dan terus-menerus melakukan keganasan. Dan saya nak tanya juga bagaimana you melihat peranan Amerika Syarikat. Kita tahu pada November ini akan berlangsungnya pilihan raya presiden dengan kedua-dua calon presiden Donald Trump dari Republican dan juga Kamala Harris dari Demokrat, yang kita nampak kiblat dia memang condong ke Israel. Jadi bagaimana keadaan ini di masa akan datang dan apa yang boleh kita jangkakan untuk tahun-tahun mendatang? Kita telah melihat kepada perjalanan pilihan raya Amerika Syarikat dan bagaimana internal affairs dalam Lebanon itu mampu diselesaikan terlebih dahulu. Rafiq. Okay, kalau kita lihat senario-senario yang akan datang, jika pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang akan berlaku tidak lama lagi, boleh saya simpulkan bahawa national interest Amerika Syarikat masih lagi sama di Timur Tengah. Mungkin dari sudut taktikal ataupun strategi mungkin berubah dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan sama ada terhadap Lebanon ataupun terhadap Iran dan juga terhadap Israel. Mungkin pendekatan itu berubah. Tapi secara format ataupun disebut Datuk tadi, template-nya masih lagi sama dan mereka akan terus meneruskan dasar-dasar yang telah dijalankan di Timur Tengah. Cuma bila mana kita menyebut tentang situasi serantau yang berlaku di Timur Tengah, saya boleh simpulkan dengan apa yang berlaku di Timur Tengah sekarang, dengan kebanyakan negara telah menjadi failed state,
dan situasi berterusan, dan kita boleh sebutkan bahawa Timur Tengah sekarang ini berada dalam keadaan yang lumpuh ataupun keadaan yang mereka tidak boleh mengaturkan hala tuju dan visi negara mereka. Kita lihat negara-negara seperti Syria, seperti Yaman, seperti Iraq, seperti di Lebanon, mungkin di Libya, di Libya. So kebanyakan negara-negara tersebut telah lumpuh, dan ini memungkinkan pengaruh. Dan kalau kita lihat dari sudut, kalau saya boleh tunjukkan peta-peta ni, tak sempat pergi tunjuk peta, konflik yang berlaku di negara Arab ataupun di Timur Tengah, kita lihat bukan sahaja Amerika Syarikat kuasa besar yang masuk di sana, kita boleh lihat di sepanjang negara, hatta di Sudan dan sebagainya, juga di situ masuk campur tangan daripada Rusia, daripada China. Dan kalau kita pun meneliti politik yang berlaku di Timur Tengah, antara funder terbesar kepada gerakan revolusi adalah daripada Rusia, kumpulan Wagner Group, dan kita melihat pertumpahan yang berlaku saban hari. Dan chaos yang berlaku ini memungkinkan lebih banyak kuasa besar mengambil pengaruh dan mengambil tempat terhadap dasar mereka di Timur Tengah. Cuma apa yang kita lihat dalam senario yang akan datang, satu equation yang mungkin menyebabkan situasi ini semakin buruk ataupun semakin lebih baik adalah kita melihat titik tolak. Perbincangan kita hari ini bermula daripada titik tolak serangan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober. Mungkin kebanyakan orang mengatakan Hamas adalah proksi ataupun ally kepada Iran, tetapi dengan sumber yang saya pergi dengan pusat kajian di sana menyatakan bahawa hatta Iran sendiri menafikan serangan yang dilakukan oleh Hamas di bawah koman mereka, dan kerjasama yang dilakukan adalah bersifat sectional lah. Maksudnya mungkin ada certain benda yang Hamas peroleh daripada Iran, tetapi kebanyakan decision yang dilakukan hatta dalam pembuatan senjata dan juga roket, Hamas berjaya melakukan ini secara mandiri tanpa terikat kepada kuasa asing. Dan ini juga antara strategik ataupun kemenangan yang diperoleh Hamas apabila mereka melaksanakan serangan pada 7 Oktober. Antara satu perkara yang diperolehi oleh Hamas yang besar adalah maklumat-maklumat intelligence yang berjaya diperolehi daripada kawasan-kawasan yang mereka sasarkan. Dan maklumat-maklumat ini digunakan oleh Hamas sebagai jalan rundingan perdamaian, terutamanya dengan negara-negara di Timur Tengah, seperti Mesir, Saudi, Iran dan sebagainya. Ini menjadikan leverage mereka untuk bermain dalam permainan kuasa ini. So dalam konteks ini, Israel tidak berjaya untuk menghapuskan Hamas secara sepenuhnya, dan mereka akan create lebih banyak instability, menyerang Lebanon, menyerang negara-negara yang lain. Dan kita mula dengar dengan perbincangan oleh menteri-menteri mereka sudah mula mengatakan bahawa Lebanon, Syria adalah sebahagian daripada Israel, dan ini sebahagian peta-peta ataupun manipulasi yang dilakukan oleh Israel untuk membesarkan lagi ruang kuasa mereka di Timur. Baik, Ashraf Farid. Saya nak sambung dengan Dr. Rowena, masih dengan soalan yang sama. Mungkin Dr. Rowena melihat bagaimana perjalanan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Kita seperti saya sebutkan tadi, Kamala Harris dan Donald Trump masing-masing menunjukkan arah bergerak dalam orbit yang sama, menunjukkan sokongan yang kuat kepada Israel. Dan mungkin kita nak sentuh mengenai Hamas pula ketika ini, selain kita nak menyentuh mengenai Hizbullah di Lubnan. Jadi di bawah kepimpinan Yahya Sinwar selepas kematian Ismail Haniyah pada Julai lalu, bagaimana Hamas perlu memperkukuhkan strategi, mungkin bagi orang kata terus mempertahankan apa yang dipertahankan ketika ini, Dr. Rowena? Thank you. First, let's look at the US elections, upcoming US elections. As Encik Ashraf said, whether it's Kamala Harris, whether it's Donald Trump, relations with Israel is not necessarily going to change. And Trump and Harris have both sort of pledged support. Trump maybe is a little bit more brutal in the sense that with Kamala Harris, there is some sense of there needs to be a ceasefire, there needs to be a package of some sort, package deal of some sort, but she is still will continue arms sales to Israel. That's not changing. Trump is a little bit more, to lack of a better word, quite crass and brutal. So he is that's just, Israel does what it needs to do in Gaza and then move on. That's what he wants to do. So both of them, on some level, want a kind of resolution in the conflict. I don't think they see the complete takeover of Gaza as essentially possible or real, but at the same time, they will encourage Israel to do what it needs to do at this point. At this point, it's very hard to kind of see
a vision or a mission by Netanyahu, because I think it's also tied to what's happening domestically in Israel. Netanyahu has quite a lot of opposition. He has allied himself with the ultra-Orthodox and the ultra-right in Israel, and they're very, very extreme. And Netanyahu will keep going because he wants to avoid any kind of potential domestic charges that might come up against him. Israel, they have in the past they have imprisoned former presidents. They have brought charges against their prime ministers, and I think Netanyahu wants to avoid that as much as possible. So for him, continuing the war, there's a domestic element as well, and that is to avoid any kind of opposition to him. And as far as he's concerned, because America will back Israel no matter what, no matter whether it's Kamala Harris or Donald Trump, he's happy to move. If you remember when Trump became president, he moved the embassy to Jerusalem, a very controversial move. But again, it sort of shows where Trump is, he is quite extreme. He will do something like that. And I suspect if he becomes president, it will be similar. But to be honest, no different from Kamala Harris. So the US election is not going to change much in terms of support for Israel. But in the UK, we are seeing a difference because we have the Labour government here in the UK now, and we are finally seeing some talks of sanctioning Israeli ministers, which was something we didn't see under the Conservative Party. So there is possibility of change. And if they are leading it, and France as well is actually stopping arms sales. President Macron is actually also changing its tune, changing its narrative towards Israel. So it's not that it's impossible. The pressure can be placed on Israel by Western governments. So that's the American perspective. For Hamas, Hamas is doing the work that the PLO did in the 70s and 80s, were trying to fight Israel as much as it can. Hamas ultimately, I think, if it could, would return to the status quo before October 7th, if it could, in the sense that what happened on October 7th was something that I don't think anyone really expected. But I think Hamas wants to continue keeping its position in Gaza, because what we did have was a tacit peace, and I think Hamas would want to go back to that. But at the moment, it's on a road of no return. It still can rely on its ally Iran. It can rely on Hezbollah and Houthis, as Dato mentioned earlier. There is this alliance there. But what Hamas can do is very limited, because it is even Iran, because they have tried to send missiles to Israel, but they are mainly symbolic. The missiles that occurred, that were sent a few weeks ago and back in April. So Iran can do that, but it cannot send troops to Gaza. No, not really. So Hamas is very much on its own and just relies on what it can with Hamas. So I'm looking to Western governments on actually stopping Israel and Iran to continue its support of Hamas, and for Hamas to actually gain a lot more support from its regional friends. Just very briefly, I do want to mention the role of Qatar, because a lot of Arab countries have tried to have more or less stayed away from this conflict, or have been very subtle in what it's doing. But Qatar has the potential to play quite a big role, and Qatar has alignment with Iran. And so together with Iran and Qatar, there is actually potential to resolve the conflict in some way. Qatar is also a big supporter of Hamas as well. They give a lot of aid. So in that sense, Hamas can rely on two powers, but Iran and Qatar have the potential to play an even bigger role in resolving this conflict in some way. I just wanted to add on the role of Qatar there. Okey, terima kasih Dr. Rowena menyentuh mengenai peranan Qatar dan juga peranan Iran, dan kita tahu ketika ini apa yang berlaku di Gaza, perjanjian gencatan senjata masih belum menemui sebarang kata putus. Perjanjian yang berlangsung saya kira sudah beberapa bulan sebelum ini, dan kematian Ismail Haniyah juga antara faktor yang menggagalkan perjanjian ini dari terus dimajukan. Dan Dr. Rowena tadi ada menyebut bagaimana sokongan-sokongan daripada negara-negara blok barat sudah mula melentur kepada Israel ini. Kita terlihat peranan Keir Starmer yang merupakan Perdana Menteri United Kingdom yang baru, dan juga
kenyataan yang baru dikeluarkan oleh Presiden Emmanuel Macron, iaitu Presiden Perancis, di mana beliau secara tegas mengatakan jangan lupa Israel dibentuk melalui PBB, dan itu diingatkan oleh Macron kepada Benjamin Netanyahu. Dan mungkin memasuki minit-minit terakhir ini, banyak sebenarnya yang kita nak bincangkan lagi mengenai konflik yang terus-terus menekan di Asia Barat ini. Tapi Datuk, mungkin kata-kata terakhir, apa sebenarnya harapan yang dunia ada pada ketika ini, Datuk, melihat kepada peningkatan ketegangan yang berlaku ketika ini, Datuk? Harapan dunia sekarang ni? Betul. Saya nak sentuh satu perkara. Saya kesal bahawa peranan Fatah ni kita tak sebut langsung. Walaupun di Malaysia, wakil Palestin yang ada di Kuala Lumpur sejak bertahun-tahun adalah Fatah. Fatah kita tahu adalah PLO zaman dahulu. Mereka sangat berpengalaman dalam mengambil kaedah kekerasan bertindak dengan Israel. Saya kira apa yang tidak dilakukan dan harus dilakukan oleh semua negara adalah untuk menyatukan kedua-dua faksyen Palestin ni, Fatah dengan Hamas, supaya mereka bersolidariti, betul-betul bersolidariti dan mendapatkan satu hala tuju bagi rakyat mereka. Kita tak boleh semata-mata menyokong Hamas sahaja, sebab kita jangan lupa di pihak tebing barat ada lebih kurang 1 juta rakyat Palestin. Mana kita nak dudukkan mereka? Mereka adalah penyokong Fatah. Hamas punya penyokong adalah kurang daripada 1 juta. Takkanlah hasrat kurang daripada 1 juta ni kita boleh katakan mewakili semua hasrat rakyat Palestin tu. Kita juga jangan lupa rakyat Palestin bukan saja berada dalam Israel, di luar sana pun ada. Di Lebanon, negara yang saya pernah beriman lama, ada lebih kurang 1 juta. Di Jordan pun ada. Mereka semua ada hasrat yang sama dengan Fatah. Jadi ada lebih kurang 4 juta Palestin, rakyat Palestin berpandangan lain daripada apa yang Hamas berpandangan. Jadi pentingnya kita, terutama ni negara kita, Malaysia sebenarnya ni, saya tak nampak mana-mana usaha untuk memperkasakan Hamas yang duduk di Kuala Lumpur ni. Padahal dia yang duduk di Kuala Lumpur, kita sibuk cakap pasal Hamas. Okeylah, Hamas is okay, but then we must cuba membawa mereka kedua. Jadi saya suka cerita, saya memang sonok nampak pihak China, satu-satu negara yang berusaha untuk membawa ke semua faksyen-faksyen Palestin ni untuk menyatukan. Saya juga nak menyatukan bukan saja Hamas dengan Fatah saja. Pihak Palestin ni ada lagi 3-4 lagi pecahan kecil-kecil ni. FLP lah ada, macam-macam ada. Kita kena bawa semua ni. Jadi semua negara, bukan saja Qatar, negara-negara Arab lain pun saya rasa kena berusaha sekarang untuk pertama sekali menyatu padukan rakyat Palestin untuk mendapatkan apakah mandat mereka, rakyat itu sendiri. Kemudian adakan kalau keadaan dah reda, ini masalah Israel ni kita bukan boleh selesaikan sebab pihak Israel, Amerika dengan ini pun memang tak mahu buat apa-apa kan. Tetapi kalau sudah bereda satu hari, first thing you got to do, buat pilihan raya di Palestin ni. Dapatkan satu perwakilan yang betul-betul mewakili semua penduduk sana. Jadi saya rasa dengan itu saja boleh ada satu hala tuju yang agak jelas lah. Sekarang ni kalau pakai apa ini saja, saya rasa tak ni. So, message negara kita sendiri lah, Malaysia, we should also jangan lupa pihak Hamas, Fatah ni. Baik, Datuk. Terima kasih, Datuk. Dan mungkin Ashraf, dalam bahasa 1 minit yang tinggal ketika ini, sebelum saya beralih ke Dr. Rowena. Saya mungkin reiterate balik Datuk tadi, ya betul. Dan salah satu perkara yang mungkin ditunggu-tunggu oleh rakyat Palestin adalah pembebasan tawanan tawanan Israel, iaitu Mustafa Barghouti. Sekiranya Mustafa Barghouti keluar, dia akan menjadi, orang kata, titik tolak antara perdamaian antara Fatah dan juga Hamas yang akan berlaku tidak lama lagi, dan kesatuan antara penduduk Palestin adalah poin penting untuk membawa mandat ataupun kehendak rakyat dalam isu perdamaian ini, dan bukan sahaja masyarakat Palestin tetapi juga kesatuan masyarakat dunia dan khususnya negara-negara Islam untuk bersatu dari sudut kehendak dan suara supaya mereka sepakat dalam isu pembebasan Palestin daripada pembunuhan Israel. Baik. Thank you. Terima kasih Ashraf dan juga Dr. Rowena. Your final word, Doctor. I think both Dato and Ashraf have said everything that really needs to be said. But I do want to just add that ultimately with this conflict, it is in Israel's court.
And the only way that Israel is able to withdraw is if the West continues changing its tune and continues to put more pressure on Israel. I think only then can we really see any real development, because ultimately while Israel is still in Lebanon, in Gaza, and even in the West Bank, it will continue to do so if its Western backers say it's okay. So I'm looking to the West to putting more pressure on Israel. Baik, terima kasih Dr. Rowena. Dan itu dia tadi perbincangan yang cukup panjang. Kita memfokuskan kepada Israel menggila di Lebanon, tentera pengaman diserang, dan banyak kita bercerita juga mengenai bagaimana peranan Hizbullah, peranan Hamas dan juga peranan Barat, terutamanya Amerika Syarikat dalam konflik yang terus menggila pada ketika ini. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Ilanggo Karupanan, bekas Duta Besar Malaysia ke Lebanon, atas kesudian menyertai perbincangan kita. Dr. Rowena Abdul Razak, pensyarah pengajian sejarah Queen Mary University of London. Thank you so much for your time. Dan juga Ashraf Farid, Ketua Pegawai Operasi RIS Institute, untuk sama-sama kita menyertai perbincangan yang cukup komprehensif pada ketika ini. Dan pastinya banyak lagi perbincangan yang cukup panjang akan kita bawakan melihat kepada ketegangan semasa. Apa jua perkembangan terkini akan kita terus bawakan kepada anda penonton setia Israwani. Untuk itu, sekian Dialog 3 Penjuru untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum, salam hormat. Kita jumpa lagi.